Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat petang, salam sejahtera. Semoga anda ceria selalu. Baik, bagi yang belum mengenali saya, yang baru pertama kali untuk lihat channel YouTube saya ini, sila klik subscribe. Okey, tekan loceng. Anda tonton, sila like, komen dan share. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat petang. Anda dah minum petang belum? Saya buat bekalan sikit, bekas je Starbucks, tapi air kopi O je. Fuh, panas lagi. So minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, petang ni nak cerita apa? Saya nak ajar sedikit. Sebenarnya saya dah simpan topik ni lama, sebab berkenaan dengan kepakaran saya berkenaan dengan personality. Personality mengenai counselling, psikologi, kata teori-teori kemanusiaan, benda berkaitan dengan psikologi manusia. Okey, baik. So kalau anda dah saya terangkan sebelum ni tentang personality extrovert introvert. So kali ni dia ada kaitan dalam extrovert introvert. So dinamakan dalam pecahan MBTI. MBTI ni adalah ujian Myers-Briggs types indicator. So dalam MBTI ni dia ada satu pecahan, sebab MBTI ni beratus-ratus soalan kalau nak tahu macam mana jenis personality kita. Okay. So saya dalam MBTI dia ada satu lagi nama temperament sorter. Kesi temperament sorter. So dalam kesi ni dia ada 70 soalan. Dia anak daripada MBTI. Okay, so biasanya saya gunakan untuk staff baru, juga untuk pelajar-pelajar yang baru. Kita nak kena pasti dalam kelompok dia mungkin dalam kelas ataupun dalam jabatan. So kita nak identify seseorang, kekuatan seseorang. Siapa yang ada ciri-ciri yang leader? Siapa ciri-ciri orang-orang yang biasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang rajin? Dia macam-macam boleh kita kena pasti. Okey, so kalau anda dah bersedia, saya nak cerita sekarang. Okey, kesi temperament sorter ni dia bahagikan kepada 4 ciri atau 4 jenis personality. Dan 4 tu dia ada yang berlawanan. Jadi satu sifat sahaja dia akan ada dua ciri lah, 2 trait. Okey, jadi 2 trait ni dia berlawanan. Kalau anda buat ujian, sama ada yang mana satu lebih dominan. Contohnya dalam 4 ini, pertama sekali dalam kita tengok dari segi kekuatan tenaga. Jadi macam mana kita nak tengok tenaga manusia itu, dia cari daripada luar atau dalam. So ini kategori extrovert dan introvert. So anda extrovert ke introvert? So dalam satu kelas ini. Okey. Yang kedua adalah dari segi kekuatan panca indera ataupun kekuatan diri anda. So ini terbagi pada 2. So ini namanya sensing dengan intuition. Okey. So kategori yang ketiga ialah dari segi dalam menentukan, dalam membuat keputusan. Okey. So sama ada dia adalah thinking atau feeling dalam buat keputusan. Okey. Thinking atau feeling. Okay, sama ada anda orang thinking atau anda orang feeling, atau anda di tengah-tengah. Okey. Baik. So yang keempat adalah dalam kehidupan. Dalam kehidupan manusia, so manusia ni dikategori sebagai 2 jenis. Okey, dalam apa juga kehidupan, dia buat keputusan ke dalam hidup ke, dia berfikir ke, kan? So dalam kehidupan sama ada judgement atau perception. So judgement atau perception. Okay, baik. So dalam saya cerita tadi, setiap satu ni ada 4 ni, setiap satu ni dia ada 2 jadi berlawanan. Jadi bila 2 ni jadi akan pecahan kepada 8 lah. Betul. So extrovert introvert. Okay, ini sensing intuition. Lepas tu apa dia? Thinking feeling. Yang keempat adalah judgement perception. Okay, baik. So saya terangkan satu persatu dengan lebih mudah, supaya anda lebih faham. Sebab topik ni kalau kita ambil ujian dan bila saya kendalikan dalam bentuk kumpulan, dia jadi menarik. Sebab kita pecahkan individu tu, dia baru kenal
yang dia ni sebenarnya berbeza dengan orang lain. Dia baru tahu nampak kekuatan diri dia sebenar. Okay, baik. So untuk yang pertama, extrovert, introvert. So akan ada soalan-soalan, dan biasanya saya akan pecahkan yang dapat result extrovert sebelah, introvert sebelah. Jadi biasa saya akan tanya soalan kepada orang extrovert. So nampak kan, so saya tak boleh cerita, bukan tak boleh, saya tak nak cerita detail sebab saya dah pernah cerita panjang lebar tentang extrovert, introvert dan ambivert. Okay, so nanti anda boleh tengok balik saya punya dalam YouTube, mana hari ke berapa yang saya cerita pasal extrovert, introvert. Kena pasti personality anda. Okay, baik. So orang extrovert secara ringkasnya orang yang mencari tenaga daripada luar. Okay, dia tak boleh daripada diri sendiri. Sebab tu dia kena bergaul, dia kena bersosial, dia kena jumpa orang, baru dia charge tenaga dia, baru dia rasa bertenaga, bermotivasi. Orang introvert ni secara ringkasnya dia tenaganya ada pada dalam. Sebab tu dia tak keluar pun tak apa. Kalau orang fikir dalam musim PKP ni, orang introvert paling seronok, dia tak keluar lagi bagus. Dia boleh buat membaca, dia boleh tengok TV, dia boleh berehat, cari idea. Extrovert tak boleh, dia macam cacing kepanasan. Okay, so dalam kedua-dua ni, extrovert, introvert, ada yang tengah tu ambivert. Ambivert tu dia boleh adjust, dia boleh jadi extrovert, dia boleh jadi introvert, tengok pada keadaan. Okay, baik. So itu dari segi tenaga. Okay, jadi bila saya pecahkan kedua-duanya, saya akan tanya soalan. So ketaranya, orang introvert adalah orang yang lambat nak memberi jawapan. Kalau saya tanya 3 soalan saja. Apa buat kat rumah? Lepas tu okay, apa buat kat rumah? Okay, apa hobi dia? Right. Kalau contohnya ada orang yang tak kenal, nak berkenalan, so macam mana nak jawab? Ataupun dalam berkenalan, jumpa satu tempat, orang tak kenal, siapa yang mulakan dulu? So extrovert biasanya orang akan cakap. Dia tak, baru tanya dia dah spontan. Kebanyakan extrovert spontan. Orang introvert dia fikir jawab pendek. So itu adalah test pada orang extrovert, introvert. Okay. Alright. Yang kedua pula, kelas yang kedua dari segi deria, dari segi deria. Orang yang kuat deria, so orang sensing adalah orang yang ada kelima panca indera lah. Okay, so dia penglihatan dia, hidu, bau atau rasa, semua ada, sentuhan semua ada. Tetapi orang intuition ni adalah orang yang ada deria ke-6, dia orang kata sixth sense. So dia ada satu lagi deria rasa, intuition itu yang melebihi. Jadi golongan ini saya akan bagi satu gambaran, satu gambar. Okay, anda lihat gambar ini. Okay, lepas itu orang, saya akan tanya orang sensing. Dia akan pecahkan 2 kelompok. Orang sensing berapa orang, orang intuition berapa orang. Kebanyakan macam tadi, orang extrovert, introvert, banyak introvert ni sikit lah. Mana-mana kelompok saya pergi pun, saya buat introvert ni sikit. Begitu juga orang sensing, intuition. Orang intuition ni, orang I ni, adalah orang yang sedikit, ataupun orang N, S sensing, S, N atau intuition. Baik. Intuition ni adalah orang yang bila melihat gambar ni, dia akan bagi satu sudut pandang yang berbeza. Sudut pandang yang berbeza. Kita nampak dia memberi jawapan yang lain, pelik sikit, dan unik. Okay. Alright. So okay, satu lagi saya akan bagi adalah contohnya satu tugasan orang sensing ni. Okay, contoh orang sensing, ceritakan tentang cinta ataupun sayang. Orang sensing akan menceritakan makna definisi sayang atau cinta tu dengan lebih jelas. Dan kebanyakan kita dengar 2 jawapan orang sensing, intuition ni sangat-sangat berbeza. Orang intuition, luahan dia tu sangat-sangat mendalam. So dia macam ayat-ayat jiwa yang kita tak pernah dengar. Kadang-kadang datang ilham sendiri. Orang sensing kita dengar, definisi dia macam kita pernah dengar sebelum ni. Mungkin daripada buku, mungkin daripada pembacaan, dan dia straight away lah. Tapi intuition ni sangat mendalam. So dia datang daripada hati. Alright. Kelas yang ketiga ialah orang thinking dan feeling.
Orang thinking and feeling ni saya akan bagi pecahan juga. Kebanyakannya kelompok ni sama banyak, thinking and feeling. Sebab kita boleh tengok kawan-kawan kita ada kedua-duanya, dan kita juga. So anda orang thinking atau orang feeling? So nak tahu kena buat test ni lah. So insyaAllah saya akan kongsikan link ataupun macam mana ujian-ujian supaya anda dalam PKP ni anda boleh jawab soalan tu. So anda boleh kena pasti tengok balik YouTube saya ni, anda orang thinking atau feeling. Alright, orang thinking adalah orang yang berterus terang, orang yang apabila nak menyatakan sesuatu dia sangat-sangat jujur. Dia tak ada kemanusiaan sangat. Dia straight. Kalau dia nak tegur orang, contohnya kalau bos yang thinking, kalau kita datang lewat dia akan tanya je kenapa datang lewat. So dia humanistic tu dia kurang sikit. Kan? So kalau kita kata kita ni ada emergency, kata kita kereta problem ke, kata apa, lambat bangun ke, so dia tak boleh terima. So dia orang yang jaga peraturan. Jadi dia kata kenapa boleh tidur lewat, kenapa boleh bangun lewat, mesti you tidur lewat. So kenapa you jam, kenapa you tak keluar awal. So contoh kereta rosak, kenapa you tak cari Grab dan sebagainya. So dia orang yang thinking. So kalau orang feeling adalah orang yang banyak ciri-ciri kemanusiaan. Ciri-ciri kemanusiaan dia akan faham dan sebagainya, mendengar dulu, dan dia kesian. Kalau nak luahkan sesuatu, dia ambil masa, kadang-kadang dia biar dulu. Banyak kali lepas tu baru dia tegur. Jadi orang-orang dua kelompok ni saya akan bagi satu tugasan. Tugasan dia mudah sahaja. Saya minta dia buat lakonan sikit lah. Buat lakonan dia ialah sekiranya ingin meminta hutang, so sila nyatakan dialog anda. Kan? Alright. Itu biasanya saya akan buat dua lakonan. Dua tugasan. Orang thinking dia mudah nak selesaikan lakonan ni. So dia boleh kau lama tak kau kata bulan ni nak bayar hutang, bila nak bayar. So dia straight away. Tapi orang yang feeling ni dia akan berbunga-bunga. Sebenarnya bulan ni sesak sikit, aku nak pakai duit sikit. Itulah sebab mak kat kampung pun dah tanya. Dia pusing. Tapi sebenarnya nak minta duit, nak minta hutang dia. Kan? Itu satu tugasan. Tugasan kedua apabila kita ada pasangan. So tugasan dia saya akan bagi tahu, sila tegur pasangan anda sekiranya dia melakukan satu kesilapan. Contohnya pergi nak menghadiri satu majlis kenduri, so dia berpakaian yang tak sesuai. So macam mana nak tegur pasangan anda? So orang thinking juga mudah untuk menyelesaikan masalah ni. So dia tegur straight je. Abang ataupun sayang, tak pakai ni tak sesuai, pakai ni baju tak cantik. Dia larah bahasa tu dia terpulang pada individu seorang, tapi dia sampaikan maksud tu. Orang thinking dia sampaikan maksud. Dia berani menyatakan sesuatu pandangan dia. Tapi orang feeling dia banyak jaga hati. Sebab tu orang feeling dia emosi dia lebihan. So kalau siapa tengok cerita Hindustan, dia lebih-lebih menangis, dia rasa je heroin tu macam dia. So orang feeling lah. Alright, yang terakhir, yang keempat lah judgement dan perception. Orang judgement adalah orang yang dalam apa juga kehidupan, so dia sangat orang yang well planned, sangat merancang. Sangat merancang. Contohnya contohnya nanti saya akan bagi contoh. Satu lagi yang berlawanan ni adalah orang perception. Orang perception orang yang sangat spontan. Dia tak suka merancang, apa yang ada itu dia jalan je. So dua-dua ni sangat penting dalam organisasi. Orang judgement, contohnya kalau kita bagi tugasan, sila hadir ke satu persidangan besok, night flight, flight semua kita booking, so kena pergi petang ni juga. Contohnya lah, kita bagi arahan pagi, petang ni kena pergi, besok seminar tu berjalan. So orang judgement dia akan fikir banyak perkara, dia akan banyak soal. Sebab dia well planned. Kenapa tak bagi tahu, kenapa last minute? Saya nak kena confirm dulu dengan keluarga saya, siapa nak ambil anak besok, siapa ni, berapa hari bos, berapa hari saya nak dia sebab dia tanya berapa hari tu sebab nak ready baju berapa hari, function tu macam mana, so kena pakai baju batik ke blazer ke. Dia orang yang judgement. Orang perception, petang ni ya bos, lah. Tiket macam mana? Tiket ada, semua ada. Alright. Dia tak banyak tanya macam orang judgement.
So dia akan pergi. Jadi orang macam ni kadang-kadang bila terdesak, orang perception ni sangat bagus. Kita boleh harap dia tak banyak tanya, dia terus pergi, kan? So dalam contohnya kawan-kawan pula, contoh remaja, kawan-kawan, student, kan. Masa saya student tu, saya orang yang perception. Saya tak suka nak plan-plan sangat, sebab plan-plan saya tak ready. Jadi saya ada seorang kawan, so dia sangat-sangat judgement. Jadi bila kita pergi ke Mega Mall, plan ni tak ada idea, saja pergi, kita lepak-lepak, makan, lepas tu kita balik lah. Tapi dalam kita makan tu pun kita tak tentu, ikut dan je. KFC, McD, tak kisah. Tapi orang judgement dia daripada awal, dia dah fikir aku nak makan Kenny Rogers. Bila tukar lain sikit, dia tak boleh nak adapt, susah sikit. Macam terpaksa. Lepas tu bila kita jalan-jalan, tengok ada cerita best lah, jom tengok wayang. Saya begitu, orang perception, jom. Okay. Tapi orang judgement, cerita apa? Dia akan banyak detail dia. Sebab susah dia nak tentukan kehidupan dia kena banyak benda yang kena rancang. So contohnya tiba-tiba tayang itu dah start 15 minit. Saya okey je, orang perception okey lah 15 minit telefon iklan baru start. Tak boleh bro, kita kena masuk awal tengok iklan dulu, kita kena ambil seat kat belakang, lepas tu tengok cari cerita yang best. So bila couple, orang judgement perception dia sangat bermasalah. Dia akan banyak bergaduh lah, berkelahi dan sebagainya kerana tak faham. Jadi dia sangat menarik untuk anda ketahui personality anda yang mana satu. So anda yang mana? Extrovert, introvert, sensing atau intuition, thinking atau feeling, atau judgement perception. Jadi bila anda dapat jawapan, dia akan ada kod dia. Kalau anda extrovert, E. Lepas tu kalau anda sensing, S, kan? Kalau anda thinking, T. Dan mungkin anda orang yang judgement, J. Jadi ESTJ. So tu kod dia. So kalau orang tanya MBTI ataupun kesi temperament sota, anda kod apa? So anda akan nyatakan 4 kod. Jadi pada kod-kod ni akan jadi 16 jenis personality manusia. Jadi itu saja setakat ini. Semoga anda mendapat manfaatnya. Bye bye. Hai. Pergi kedai, beli barang sikit je, kan? Lepas tu teringin. Dapat makan ni sedap ni. Okey, bagi rakan-rakan yang berminat untuk mengetahui ujian, untuk ambil ujian ni, so boleh email. So email tertera di situ. So email saya, insya-Allah saya akan hantar soalan dan jawapan untuk anda buat, untuk mengetahui personality kesi temperament sota anda. Okey, selamat menjamu. Amin. Kalau boleh jangan extend lah perintah berkurung ni. Tengok perut saya ni, pinggang tak ada dah. Kerja duk makan je kat rumah dia. Harap settle cepat lah. Tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan,